Baik, Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera kepada semua penonton TVS di luar sana. Macam biasa, anda sedang menyaksikan sesi bersama koresponden TVS. Seperti biasa, kita akan bersama saudara Alfian Zaini dari Washington DC. Dan sudah tentu topik kali ini, pastinya kita akan bercakap mengenai Majlis Angkat Sumpah Presiden Amerika Syarikat yang ke-46 iaitu Joe Biden. Encik Afian, rasmilah sudah Biden selaku Presiden Amerika yang baru dan mungkin ada yang dapat dikongsikan daripada Encik Afian sendiri? Silakan. Seperti mana yang kita dapat saksikan di media-media utama, upacara pelantikan Presiden Joe Biden telah pun berlangsung dengan penuh gilang gemilang, tidak ada apa-apa drama ataupun tidak ada apa-apa kejadian yang tidak diingini berlaku, walaupun tidak dibanjiri dengan ribuan pengunjung seperti kebiasaannya lah. Bekas Presiden Donald Trump tidak menghadiri upacara tersebut. Ramai sedia maklum ya, tapi ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kita teliti sikapnya yang agak angkuh. Betul, betul. Walau bagaimanapun, ketidakhadiran beliau ke upacara tersebut walaupun di luar norma tidak menyalahi mana-mana perlembagaan Amerika Syarikat dan bukanlah yang pertama. Dia bukanlah yang pertama berbuat demikian ya. Ada 3 lagi bekas presiden yang tidak menghadiri upacara pelantikan pengganti-pengganti mereka sebelum ini. Itu pun lebih seabad yang lalu. So, kehadiran pemimpin yang lama walaupun mungkin berbeza ideologi ataupun bermusuh dalam politik dilihat sebagai sesuatu yang penting sebagai simbol keberlangsungan kerajaan dan demokrasi. Peralihan kuasa ni juga pada hari yang pertama sudah menyaksikan beberapa polisi Trump dibatalkan oleh Presiden Biden, contohnya kemasukan semula Amerika Syarikat di dalam perjanjian iklim Paris Betul. dan juga WHO. Beliau juga telah membatalkan sekatan perjalanan yang kebanyakannya melibatkan negara-negara Islam. Betul. Ya. Tapi saya kira berakhirlah sudah sepenggal yang kita katakan kurang menyelah buat Trump. Malah saya rasa tiada apa yang dapat dikenang oleh masyarakat dunia. Sebab sebelum ni pun ketika Trump pun Twitter pun mengharamkan Trump untuk menggunakan aplikasi tersebut. So adakah Encik Alfian rasa ini satu kerana Encik Alfian kan berada dekat Amerika kan, adakah suasana di sana seolah-olah matahari kembali cerah bagi penduduk-penduduk di sana khususnya? Rata-rata menyambut gembira dengan kehadiran Presiden Biden, terutama sekali apabila beliau telah mula menunaikan manifesto beliau yang telah dijanjikan di dalam kempen politik beliau untuk menjadi presiden. Jadi mereka sangat bergembira dengan perkembangan ini, walaupun kita dapat jangkakan banyak halangan ataupun uh, uh, halangan yang perlu ditempuh oleh Presiden Biden untuk membuat uh, menjadikan nyata segala perjanjian tersebut. Ia adalah satu yang dihargai dan disambut meriah oleh kebanyakan rakyat Amerika Syarikat. Ya. Macam mana pula kalau jika kita lihat kepada naib Presiden Biden, Kamala Harris, pandangan Encik Alfian sendiri? Kerana ia wanita berkulit gelap yang pertama. Bukan wanita berkulit gelap yang pertama, malah beliau adalah wanita yang pertama menjadi naib presiden Amerika Syarikat, dan lebih-lebih lagi beliau berasal daripada mempunyai berketurunan India, dan jadi itulah satu simbol kerajaan baru yang progresif dan lebih terbuka kepada equality ataupun kebersamaan jantina dan juga warna kulit ya. Macam mana pula Encik Alfian melihat
pertukaran kuasa di antara Trump dan Biden ini dan impaknya terhadap Malaysia, lebih-lebih lagi dari sudut perdagangan. Baiklah, saya mulakan topik ini dari segi dasar luar negara Amerika Syarikat, ya, disebabkan pandemik yang semakin meruncing di Amerika Syarikat. Usaha-usaha Presiden Biden buat masa ini mungkin akan lebih tertumpu kepada penyelesaian masalah-masalah domestik, khususnya dalam membentuk kabinet baru. Beliau telah uh, uh, mendapat ataupun diturunkan dengan kabinet yang kurang berkesan daripada zaman Trump, dan ini adalah fokus baru untuk beliau membentuk kabinet yang lebih progresif. Okey, yang paling penting, pembasmian wabak COVID, memerangi wabak COVID ke akar umbi. Ini termasuklah memberikan bantuan keuangan dan proses mempercepatkan pengedaran vaksin dan sebagainya. Okey, pakar-pakar politik antarabangsa memberikan spekulasi bahawa dasar-dasar luar negara Amerika Syarikat berkemungkinan akan lebih tertumpu kepada memperbaiki ketegangan dengan Iran yang ataupun dimulakan oleh Trump. Ya. Betul. Ini juga kita kaitkan juga dengan hubungan dengan China. Secara tidak langsung, hubungan ini juga akan memberi kesan kepada negara-negara Asia Tenggara, ya, termasuklah Malaysia. Kalau sebelum ini di bawah tampuk pemerintahan Trump, negara-negara Asia Tenggara mungkin mengalami tekanan supaya memilih untuk berpihak antara Amerika Syarikat ataupun China sebagai rakan-rakan dagangan. Tetapi Betul. tetapi pakar ekonomi antarabangsa berpendapat di bawah Presiden Biden, kegiatan ekonomi dan negara-negara Asia Tenggara yang secara jumlahnya mempunyai lebih 2 kali ganda populasi Amerika Syarikat akan lebih dirancangkan sebagai kuasa konsumer ataupun kuasa ekonomi baru alternatif kepada China. Jadi tadi Cik Alfian ada menyebut mengenai vaksin. So saya tertarik kerana Amerika dikatakan kurang vaksin pada ketika ini, sehingga pusat vaksin pun ada yang perlu ditutup. Jadi ternyata ini satu cabaran besar buat Biden. Macam mana kan Cik Alfian rasa usaha Biden sendiri untuk menangani kekangan-kekangan ini? Sejurus buat pengetahuan semua, sejurus selepas pelantikan beliau terus masuk ke pejabat, dan perkara pertama yang dipinda ataupun ditandatangani oleh Presiden Amerika Syarikat ialah mewartakan kewajipan semua bangunan persekutuan untuk mewajibkan social distancing ataupun penjarakan sosial di semua bangunan-bangunan persekutuan di Amerika Syarikat, dan mewajibkan semua rakyat memakai topi muka. Mewajibkan. Ini adalah sesuatu yang Trump sendiri tidak percaya. Beliau sendiri tidak pernah memakai topi muka walaupun di hadapan media. Tetapi buat masa ini kita selalu nampak yang kita lihat kebelakangan ini, Presiden Biden tidak pernah letak topi muka daripada mukanya. Dan melihat kepada kes COVID, memang betul ada keruncingan ataupun permasalahan vaksin. Minggu ini kita dapat melihat beberapa negeri di Amerika Syarikat seperti New York, South Carolina dan Florida sudah pun mula merasakan kekurangan vaksin-vaksin. Ribuan janji terpaksa dibatalkan atas kekurangan ini. Walau bagaimanapun saya difahamkan stok-stok vaksin akan diperbaharui di awal minggu hadapan, insyaAllah. Cakap mengenai kes COVID-19, still ada peningkatan daripada hari ke hari. Malah Biden sendiri pun mengatakan bahawa kes COVID dekat Amerika mungkin menjangkau angka 600,000 kes. Cik Fir rasa disiplin tinggi perlu dalam kalangan penduduk-penduduk semua? Kes yang baru sebanyak hampir 200,000 pada satu hari sahaja. 193,000 tiada recovery ataupun tiada
kes-kes sembuh yang dilaporkan langsung semalam, dan kes kematian pada semalam saja dilaporkan sebanyak 4,200 pada semalam saja, menjadikan purata kematian harian masih lagi pada tahap 3,000 kematian sehari. Pihak pengawalan penyakit-penyakit berjangkit CDC menjangkakan kita akan berdepan dengan jumlah kes terkumpul jumlah kes terkumpul sebanyak 30 juta dalam masa sebulan ini. Saya kira cabaran buat Biden begitu besar untuk Mhm. mengekang penularan COVID-19 ni. Itu memang merupakan salah satu manifesto Biden sewaktu berkempen sebagai presiden. Uh, Mm-mm. tetapi itulah bukanlah sesuatu yang sangat Mm-mm. mudah untuk dilakukan, Betul. kerana kita sedia maklumlah hampir 50% daripada rakyat Amerika Syarikat masih lagi berpihak kepada Republican ataupun berpihak kepada uh, uh, Demokrat. Trump. Ya. Diharapkan kita uh, ada ada sedikit penambahbaikan dari segi Betul, betul. dari segi Ad, ya. ada positifnya daripada apa yang terjadi sekarang ini. Baik, Cik Fian, saya kira atas kekangan masa juga, kata-kata terakhir sebelum kita menyelesaikan perbincangan untuk hari ini, mungkin kepada rakan-rakan di Malaysia. Saya harap semua rakan-rakan, semua penonton-penonton termasuk Iqbal sendiri sekeluarga akan berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa, dan kita sama-sama menjalani PKP dengan penuh berdisiplin dan memakai topi muka sepanjang masa, mencuci tangan dan juga memerhati apa menjalankan penjarakan sosial seperti biasa untuk mengelakkan penularan yang lebih teruk dari virus ini. Baik, Javian, terima kasih untuk perbincangan kita pada kali ini. Saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum. Salam Terima sejahtera. kasih.